Baik, Alhamdulillah sudah kembali kita bersama lagi menerusi Rampai Pagi. Dan seperti yang telah pun kami janjikan di awal pertemuan kita tadi pagi tadi ya. Sekarang kita akan bersama dalam sesi wawancara kita iaitu mengenai dengan Jalinan Muhibah Brunei Nepal, iaitu dalam mengetahui antologi puisi The Waves of Words ya, yang akan kita jemput bersama dua orang narasumber kita yang akan memperkatakan dan mungkin akan memberi pencerahan penjelasan mengenai dengan topik ataupun tajuk perbincangan wawancara kita pada pagi ini. Jadi untuk berikutnya kita perkenalkan dulu tetamu pertama kita di sebelah kanan rakan serta saya Nur Intan, iaitu bersama dengan seorang penulis sepenuh masa, iaitu bersama dengan Puan Sosonjan Ayun Khan. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk tetamu kedua kita saya serahkan pada rakan serta saya dan Intan. sebenarnya kita juga pada pagi ini iaitu Yang Mulia Puan Najwa Dayang Zainun binti Haji Awang Muhammad Tahir, iaitu penyunting buku. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi kita hari ini berbicara mengenai dengan antologi puisi The Waves of Words ni ya, iaitu Jalinan Muhibah Brunei Nepal, antologi puisi. Jadi kita akan mulakan ya bersama dengan tetamu undangan kita iaitu Puan Sosonjan. Jadi Puan ya, mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita apa pencetus idea untuk menghasilkan sebuah antologi puisi dan juga kolaborasi antara penulis Brunei Darussalam dengan Nepal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak RTB atas peluang yang diberikan kepada kami untuk membawa antologi puisi The Wave of Words yang mengandungi 3 bahasa, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Nepal. Sebenarnya tercetusnya idea untuk menghasilkan buku ini adalah apabila ada undangan daripada pihak penyair-penyair daripada Nepal sendiri untuk membuat kolaborasi antara penyair Brunei Darussalam dengan Nepal. Jadi apabila ada undangan daripada Tuan Bisma Upriti, seorang penyair yang sangat terkenal di Nepal. Jadi saya merasakan ini suatu peluang yang sangat bagus dan tidak harus dibiarkan begitu saja. Jadi saya mula mencari sahabat-sahabat penyair saya yang mau untuk sama-sama menghasilkan sebuah antologi antara dua buah negara ini. Dan ini adalah, saya rasa adalah antologi pertama antara Brunei dengan Nepal. Jadi alhamdulillah, ianya walaupun banyak juga cabaran yang kami tempuh, tapi pastinya. Alhamdulillah akhirnya ya. Terhasil juga. Iya, tahniah ya. Ini merupakan julung-julung kalinya ya, adalah kolaborasi bersama Brunei Darussalam dan juga Nepal ini. Dan seterusnya. Ya, dan Puan masih lagi bersama dengan Puan Sosonjan ya, kita ingin mengetahui, mungkin dapat dijelaskan secara rincinya. Jadi berapa ramai penulis Brunei yang telah pun terlibat dalam antologi puisi ini, dan mungkin dapat Puan jelaskan kriteria khusus dalam pemilihan penulisan-penulisan yang dilibatkan ini, Puan, silakan. Sebenarnya daripada Brunei Darussalam kami ada 11 orang, termasuk beberapa penyair yang sudah mapan. Kemudian daripada Nepal juga kami ada 11 orang. Jadi kami telah memberi garis panduan juga terhadap kepada penulis-penulis bentuk-bentuk macam mana bentuk-bentuk puisi yang boleh diterima. Contohnya tidak ada macam menyentuh hal-hal yang sensitif seperti perkauman ataupun politik ataupun apa saja yang kurang, yang memang tidak sesuai untuk diterbitkan. Jadi cuma itu saja. Selebihnya kami memberi mereka ruang untuk menghantar 2 buah puisi dalam bahasa masing-masing. Maksudnya dari Nepal mereka akan menghantar ada dalam bahasa English. Dari kami pun kami akan menghantar bahasa English. Kemudian di dalam buku ini kami akan masukkan terjemahan ke dalam bahasa
Melayu dan bahasa Nepal. Jadi bahasa masing-masing. Jadi bahasa masing-masing. Jadi apabila kita menyebut mengapa ada dalam bahasa Inggeris, sebab untuk memudahkan penterjemahan, untuk diterjemahkan. Kemudian dalam bahasa Inggeris, buku ini insya-Allah boleh dibaca oleh seluruh dunia di mana-mana sekalipun. Jadi kami telah membuat dalam 3 bahasa, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Nepal. Ya, jadi merupakan bahasa perantaraan lah ya, menggunakan bahasa Inggris ya. Ya. Baik, kriterianya pun sudah jelas ya dikongsikan bersama. Ya. Dan seterusnya kita akan beralih kepada Yang Mulia Puan Ajah Dayang Zainun. Jadi Puan Ajah Dayang Zainun ataupun Nurmin Fadilah adalah sebagai salah seorang penulis ni di dalam antologi ini. Jadi apakah yang sebenarnya ni Puan yang tersirat di hati Puan setelah melihat keberhasilan penerbitan antologi ini? Okey. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur setelah terhasilnya lagi sebuah antologi luar negeri. Jadi selain daripada terbitan antologi Dewan Bahasa dan Pustaka, juga ada antologi dari Indonesia, dan juga selain itu daripada antologi Malaysia, yang antologi terjemahan ke bahasa Itali itu dari terbitan dari Indonesia, diterjemahkan ke bahasa Itali, serta antologi terbitan Malaysia juga tadi tu. Jadi saya merasa teruja kerana dapat menyertai lagi untuk menyumbangkan puisi antologi ini atas usaha Puan Susan Jan juga. Yang telah mempelawa kami, penyair dari Brunei Darussalam, untuk mengorak langkah ke hadapan. Alhamdulillah, sebuah lagi antologi telah terbit, seolah-olah menjadi pencetus idea dan pembakar semangat untuk terus berkarya ke arena antarabangsa. Ya. Alhamdulillah ya. Dan seterusnya ni, kalau kita bercakap yang mengenai dengan antologi ini, kita akan beralih bersama dengan Puan Susan Jan. Jadi Puan memandangkan ianya sebuah kerjasama antara dua negara, iaitu Darussalam dan juga Nepal. Jadi bolehkah dikongsikan, kalau tadi Puan berkata mengenai dengan cabaran, ini mengenai dengan cabaran-cabaran, mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita? Ya, memang sebenarnya seperti mana yang kita sama-sama tahu, untuk menghasilkan sebuah antologi antarabangsa bukan satu perkara yang mudah. Kami membuat buku ini dalam masa 1 tahun lebih macam tu. 1 tahun lebih ya? Mula-mula dihantar dibuat puisi-puisi yang memenuhi kriteria yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian satu lagi cabaran yang paling besar adalah proses menterjemah itu sangat rumit sekali. Jadi saya selalu memberitahu kepada penyair-penyair itu supaya kalau membuat puisi itu jangan gunakan perkataan-perkataan yang terlalu rumit. Sukar dipahami. Sukar untuk diterjemahkan. Kalau dalam daripada bahasa Melayu, kita hendak terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, banyak perkataan-perkataan yang terlalu puitis itu sangat sukar sekali dicari maknanya. Tidak dapat terjemah begitu saja, tidak dapat sukar. Kadang-kadang terpaksa memakan masa sampai sebulan, 2 bulan, cari apa maksudnya yang paling dekat, apa sebenarnya. Kemudian dengan bantuan, alhamdulillah dengan bantuan sahabat baik saya, Puan Ajah Zainun yang juga bekas seorang editor di Dewan Bahasa yang mempunyai pengalaman selama lebih 24 tahun, saya rasa 24 tahun ya, dalam kemudian bekerja pula di Pusat Sejarah. Jadi dengan bantuan yang banyak bantuan yang telah diberikan oleh Puan Ajah Zainun, setelah kami terjemahkan, kemudian dia akan membaca semula, edit semula, cek semula, kemudian sebab kita tidak dapat merubah sesuka hati kita kalau tanpa pengetahuan penulis penyair. Kami terpaksa hubungi lagi penyair tersebut satu persatu, sama ada yang penyair di Brunei ataupun di Nepal, apa sebenarnya maksud yang ingin disampaikan. Kemudian baru kami mencari makna yang paling dekat ataupun yang paling sesuai untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Nah, begitu prosesnya. Sebab bila
11 orang penyair daripada Brunei dan 11 orang penyair daripada Nepal. Kemudian setiap penyair akan menyediakan 2 buah puisi. Jadi artinya ada dalam 44 buah puisi yang harus kami teliti, yang harus kami pahami, yang harus kami sunting untuk dibukukan. Jadi itu adalah antara cabaran-cabarannya yang harus kami terima. Kemudian satu lagi proses penghantaran daripada Nepal, sebab buku ini dicetak di Nepal. Alhamdulillah kami mendapat harga yang sangat bagus. Kemudian untuk dihantar ke Brunei, proses penghantarannya memakan masa yang agak panjang juga dan saya rasa kosnya pun agak tinggi juga. Tapi alhamdulillah dengan kesungguhan dan berkat doa semua penyair yang ada di dalam antologi ini, buku ini sampai juga ke Brunei Darussalam dan saya sebenarnya rasa sangat terharu. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi inilah buku yang dimasukkan, iaitu buku yang mempunyai 3 bahasa, iaitu bahasa Melayu, Inggeris dan juga Nepal. Inilah The Webs of Words, iaitu anthology yang dimasukkan ya. Kalau ini dari Nepal ya, Puan? Dari Nepal. Bila sampainya ni, Puan? Minggu lepas. Minggu lepas. Minggu lepas, baru seminggu. Masih lagi fresh ni. Fresh dan ianya belum lagi dipasarkan sebetulnya. Belum lagi. Belum lagi ya. Belum lagi dibuat pelancaran. Ya, belum lagi. Betul sekali. Baik, Puan, seketika kita bersama dengan Puan Hajah Dayang Zainun ya. Kita ingin mengetahui untuk mengikut pengalaman sebagai seorang penterjemah makanan ya. Mungkin dapat Puan Hajah jelaskan apakah Puan Hajah merasa puas dengan apa yang disampaikan dalam antologi ini? Jadi maksudnya persiapan secara keseluruhan dari sentuhan pribadi Puan sendiri. Okey. Terima kasih. Saya mengambil masa yang lama juga ya untuk meneliti, menelaah setiap ayat, setiap perkataan dan juga makna. Sebab makna yang memberi konotasi, memberi yang salah atau silap sudah memberi kepada kita suatu impak yang tidak selesa untuk dibaca kan. Sebabnya saya mengalami ini ada satu terjemahan yang saya sangat lama untuk memahaminya, sebab terjemahan yang diberikan itu agak janggal bunyinya. Macam tidak ada yang terfikir dalam fikiran. Jadi saya terus menggali, mencari, jadi menghubungi dengan siapa tu Tuan Bisma, Mr. Bisma untuk menghubungi penyair itu sendiri. Apa yang dimaksudkannya? Apa yang sendiri dimaksudkannya dengan ayat perkataannya itu. Jadinya saya ada satu rangkap yang saya tidak setujulah dengan dengan terjemahannya. Jadi saya bertanya apa maksudnya yang diterjemahkan itu kan. Jadi dia menghuraikanlah, dia sebenarnya kata Mr. Bisbal ni siapa namanya, Manjul lah. Dia adalah penyair yang terkenal di Nepal. Dia dianugerahi oleh Persatuan penyair Jepun. Jadi saya merasa kagumlah. Jadi ada satu yang saya muskilah, gently kissed by the light, held by the still hands of the lake-like arms of the fellow trees, sparks and water. Nampak ni. Jadi terjemahannya itu diterjemahkan ke bahasa Melayu, dicium lembut oleh cahaya, dipegang oleh tangan-tangan yang masih serupa lengan lakil. Jadi itu sudah dibaca lakil itu sudah menunjukkan ada
sesuatu yang tidak kena kan. Jadi dari antara sesama pohon, pepohonan, laluan dan air. Jadi saya mencari dengan satu perkataan itu saja Satu saya ayat, sudah bingung. satu perkataan. Satu perkataan itu saya hubungi, jadi dia mula memendekkan, memberi keterangan dan sebenarnya held by the still hands of the leg like arms. Arms ini banyak makna. Betul. Arms boleh jadi senjata, ya boleh. Jadi dimasukkan dengan still hands itu pun tangan kan, tangan yang macam tegap kukuh. Jadi tapi satu lagi leg like arms ini dicari-cari di dalam kamus pun macam adalah juga senjata tu, tapi macam tidak masuk dengan terjemahan lakil, lengan lakil serupa dengan lengan lakil. Apa lakil itu kita tidak faham kan? Tidak faham. Jadi saya tanyakan lagi, jadi okey, dia potong still hands tu. Dia potong perkataan still hands dan arms itu dijadikan dengan hands. Jadi maksud penyair itu sendiri held by the leg like hands. Jadi maksudnya dia itulah leg like hands ini seperti sungai, seperti tasik. Jadi sebenarnya rupanya hands itu ialah tributaries of the macam anak-anak sungai kan. Anak-anak sungai seperti tasik. Iya. Jadi akhirnya saya mendapati jadi terjemahan itu dicium lembut oleh cahaya, dipegang oleh anak-anak sungai seperti tasik dari sesama pohon, laluan dan air. Itulah. Jadi perkataan Jekyll yang mengelirukan itu sudah saya delete lah. Ya, itu kirakan itu ya mengambil masa ya untuk kita ni menukar interpret itu. Mengambil masa sebenarnya ya, kerana kita ditakuti kalau kita ni menukar ini rupanya bukan dengan pemahaman ataupun yang akan disampaikan oleh penulis ya. Kita tidak perlu merujuk kepada kamus itu, tapi kita perlu mencari sumber rujukan, mencari bertanya kepada yang asal lah, yang punya. Ya, dan juga alhamdulillah ya. Dan juga ni kami juga dipahamkan ya di mana nanti akan adakan festival puisi ya esei antarabangsa ni. Jadi boleh dikongsikan ni Puan. Ya, sebenarnya ini bukan berkenaan dengan buku pula ya. Ini berkenaan dengan akademi panggung Seri Utama. Ini ada undangan untuk kami membuat persembahan puisi DRA di Kota Kinabalu Sabah selama 3 hari. 23, 24 dan 25 September. 3 hari sempena dengan festival puisi esei di Kota Kinabalu. Jadi insya-Allah kami saya rasa seramai 8 ke 9 orang akan turun ke Kota Kinabalu untuk membuat persembahan puisi DRA. Kemudian kami juga akan selitkan memukun, membawa gendang, 2 buah gendang dari Brunei. Kemudian ada juga kami akan membuat persembahan pantun dan akan membawa 2 buah lagu Brunei, lagu asli Brunei untuk diperkenalkan di luar negara. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi berbalik mengenai dengan buku ini iaitu The Waves of Our Words. Jadi kita difahamkan akan ada persembahan ni untuk menyaksikan untuk kita mendengarkan sebuah puisi dari antologi puisi. Mungkin cuba. Puan Aja Zainul boleh baca puisi? Ya, mungkin boleh sedikitlah ya sebuah puisi dari antologi puisi ini. So kita ingin juga mendengarkannya apakah antara intipati dan juga antara puisi yang terdapat dalam antologi The Waves of Words. Okey. Saya akan membacakan santai saja. Di narasi yang salah satu puisi yang terdapat di dalam buku ini, iaitu mengikut bentuk ya. Saya ingin menunjukkan kepada audiens semua ini adalah bentuk asal sumbernya. Jadi Inggerisnya pun juga mengikutlah. Ya, hampir sama. Hampir sama. Itu kita tidak boleh lari daripada bentuk asal. Okey. Generasi hari esok.
Kau harapan jiwa bangsa, tonggak negara. Bersiaplah dengan segala bekal dan hati cekal. Esok bakal menantimu penuh harap. Bentuklah akhlak luhur dan suci. Berbunga tawakal kepada Ilahi. Kerana aku akan mencarimu antara kepulan awal jingga di birai waktu. Menyusun pagar kita bangun dan bina strategi. Negaraku, negaramu, negara kita. Atas nama peri kemanusiaan, persaudaraan dan perpaduan, kita hadapi puing-puing kehidupan, entah esok malang mengancam. Kau sudah siap siaga, kerana esok bakal datang segumpal cahaya bersama pagi yang wangi. Ribuan debunga berburung dari gunung melimpah ruah, tercapai saujana hasrat yang tak terucap, miski dalam harap yang lahap. Dan untuk itu, bangunlah sementara masih siang, sebelum esok enggan memberi ruang. Ya, Alhamdulillah ya. Itu ya satu sebahagian. Indah sekali ya penyampaiannya. Ya. Cukup puitis. Cukup puitis dan sampai ke jiwa kita sebetulnya Tan ya. Ya, Jika kita mengerti terutama sekali dalam baca. puisi-puisi begini ya. Dan kandungan puisi tersebut kata-katanya memang cukup dalam dan mempunyai arti sebetulnya Puan ya. Ya. Dan baik Puan, kita berbalik bersama dengan Puan Sosonjan. Okey. Jadi apakah harapan Puan sendiri terhadap antologi ini dan selaku seorang penggiat seni ya yang aktif di negara Brunei Darussalam? Apakah saranan dan juga hala tuju kita untuk meningkatkan dan juga memungkinkan para penulis maupun penggiat seni di negara Brunei Darussalam ini Puan? Harapan saya seperti biasa seperti penulis-penulis lain juga biasanya bila kita menerbitkan sesuatu buku, pastilah harapan kita itu agar buku ataupun karya yang kita terbitkan itu akan membawa manfaat bukan saja kepada diri kita sendiri tetapi kepada generasi kita untuk dibaca, untuk dihayati, untuk disaring apa sebenarnya makna yang ingin disampaikan, yang dicetuskan oleh minda kita sebagai seorang penulis ataupun seorang penyair. Dan sebagai penulis juga saya saya berpendapat sebab tugas seorang penulis ini dia seperti guru. Dia seperti guru, dia harus membawa, dia bertanggungjawab untuk membawa suatu amanah yang besar bukan yang kecil. Sebab setiap apa yang dia tulis adalah akan disimpan, dan akan dihayati oleh bukan saja generasi pada hari ini, bahkan mungkin dalam 100 tahun mendatang. Akan dibaca semula apa pemikiran kita pada waktu ini, apa yang terjadi pada waktu ini, apa keadaan pada waktu ini. Kemudian sebagai penulis, terutama sekali untuk penulis-penulis muda, penulis-penulis remaja, ingin memberi nasihat belia-belia yang berminat untuk menulis. Sebelum kita menulis, kita harus memikirkan apa sebenarnya nawaitu kita, apa sebenarnya niat kita. Kemudian kita fikirkan apakah apa yang kita buat, akan kita tulis, tindak laku kita itu membawa manfaat, membawa keberkatan, atau cuma kosong semata-mata. Itu satu perkara yang paling penting dan yang paling utama harus difikirkan sebelum kita menulis. Supaya arah dan tujuan kita untuk menghasilkan karya itu terarah dan mulia. Tidak semata-mata kita tulis-tulis orang kosong, tidak ada makna ataupun hiburan-hiburan semata-mata. Jadi sebagai penulis, dalam penulisan, dalam berkarya, kita berusaha untuk membangun diri kita, membangun masyarakat kita, keluarga kita, bangsa kita, negara kita, tanah air kita. Jadi itu adalah sesuatu yang terhormat, seorang kerja yang terhormat, kerja penulis yang bijak. Seperti itu. Jadi itu makanya kerja penulis ni kadang-kadang ada orang salah paham. Kadang-kadang puisi macam
dianggap sebagai sesuatu khayalan ataupun sesuatu yang tidak ada manfaat. Okey, tetapi sebenarnya kita harus memahami daripada akar umbinya. Ya, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, terima kasih puan ya atas kesedaran puan untuk berkongsi mengenai dengan jalinan Muhibah Brunei Nepal, itu antologi puisi iaitu The Wave of Words. Apapun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Puan Sasonjan Ayun Khan iaitu penulis penuh masa, dan juga kepada Yang Mulia Puan Hajah Dayang Zainon binti Haji Awang Muhammad Tahir iaitu penyunting buku ya. Terima kasih puan, dan semoga ya semoga antologi puisi ini akan terus mendapat sambutan ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga pengisian dan juga beberapa informasi yang telah pun dikongsikan bersama kita Intan ya di sepanjang pertemuan kita daripada awal pertemuan kita hingga ke saat ini untuk keluaran Rampai Pagi hari ini Khamis bermanfaat untuk bis kita semua. Ya, dan insya-Allah ya besok bis kita akan ditemani dengan rakan kita yang lain pula, pasti akan berkongsi lagi beberapa informasi dan juga maklumat ya. Baik, dan sekian ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.